Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Baik, bersama dengan cikgu dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan beriman kepada kitab. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 72. Muka surat 72. Baik. Beriman kepada kitab. Apakah yang dimaksudkan dengan kitab? Apakah yang dimaksudkan kepada kitab? Kitab ialah sesuatu yang merujuk kepada apa? Merujuk kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Okey. Baik, dalam bab ini kita akan belajar berapa kitab yang ada. Kemudian kita akan tahu juga kewajipan ataupun wajib ataupun tidak untuk kita beriman kepada kitab ni. Adakah kita hanya beriman kepada kitab Al-Quran saja ataupun kita juga wajib beriman dengan kitab-kitab yang lain? Apa maksud beriman? Maksud beriman ialah percaya. Bila sebut beriman, maksudnya kita yakin dan percaya bahawa sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu itu apa sajalah. Bila sebut tentang beriman, maksudnya kita kena percaya dan yakin. Kalau kita tak beriman, maksudnya kita tak yakin lah. Kalau kita tak yakin, maksudnya kita tak beriman lah. Begitu. Okey, baik. Jadi kita lihat, bila sebut tentang kitab ini dalam muka surat 73, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu billah wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl. Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, tetapkanlah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal kitabi, dan kepada kitab. Kitab mana? Allazi nazzala ala rasulihi, kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan serta kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Begitulah. Jadi dalam ayat ini maksudnya kita bukan sahaja perlu beriman dengan kitab Al-Quran, tetapi juga perlu beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Baik. Seterusnya, sebut kitab. Macam tadi saya dah sebut, kitab itu apa dia? Sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Okey, baik. Sekarang kita tengok maksud khusus kepada kitab itu. Kitab Allah bukan kitab buku-buku biasa. Kitab, bila kita sebut kitab, oh ini buku. Kitab tu maksudnya buku. Tapi buku apa ni? Apa maksud kitab ni? Kitab ni bermaksud kalamullah. Kalamullah. Kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi. Diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, membimbing manusia ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya kitab, bila sebut kitab Allah ini, kitab macam mana? Dia bukan kitab karangan manusia, tetapi ia adalah merupakan kalam Allah ataupun kata-kata Allah, bukan daripada manusia. Ia adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apakah kitab? Kalau tadi dalam ayat Al-Quran tadi sebut beriman dengan kitab, ialah kita ni, kita hidup zaman sekarang, kita tahu kitab Al-Quran, kitab pemimpin umat. Kita tahu kitab Al-Quran. Tapi ada kitab yang lain ke? Ada. Nabi-nabi ataupun rasul yang terdahulu juga Allah turunkan, Allah wahyukan kalamnya kepada rasulnya. Sebab itu ada lagi 3 kitab selain daripada kitab Al-Quran. Baik, kita boleh lihat dalam surat 74 nama kitab yang wajib kita ketahui. Ini murid-murid kena hafal ni. Murid-murid kena hafal. Baik, yang pertama kitab Zabur. Kitab Zabur. Sebut betul-betul Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa. Kemudian, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Dan kitab yang terakhir yang hari ini menjadi panduan kita ialah Kitabul Al-Quran, yang ditujukan ataupun diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai panduan. Sebagai apa? Sebagai rujukan. Sebagai apa? Sebagai guideline kepada kita supaya kita ini kekal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selain daripada kitab juga, sebenarnya ada lembaran-lembaran ataupun dia disebutkan sebagai suhuf.
yang mengandungi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, seperti suhuf kepada Nabi Ibrahim, suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, suhufi Musa. Syariat, ada yang tanya, oh apa tadi dalam maksud tadi kan mengandungi syariat. Syariat tu apa cikgu? Okey, dekat bawah ni, sebab tu kena rajin membaca. Syariat ialah hukum dan aturan Islam yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia dan mesti dipatuhi seperti akidah, ibadah dan akhlak. Okey, faham murid-murid? Jadi apa yang penting? Yang penting, ya betul. Yang penting kalau Upin dan Ipin kata apa? Yang penting kerjasama. Baik, dalam ini yang penting apa? Yang penting kerjasama juga daripada murid-murid untuk menghafal. Siapakah yang menerima kitab Zabur? Siapakah yang menerima kitab Taurat? Dan siapa yang menerima kitab Injil? Lantas siapa juga yang menerima kitab Al-Quran? Baik. Dan jangan lupa, suhuf ataupun lembaran-lembaran wahyu juga diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Maksudnya di sini Nabi Musa diturunkan wahyu berbentuk dengan kitab Taurat dan juga suhuf, lembaran wahyu. Okey, faham murid-murid? Okey. Baik. Apakah kesan beriman? Kenapa kita nak kena beriman? Kenapa kita nak kena percaya? Kenapa kita nak kena percaya? Kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini banyak sangat. Antaranya ialah iman semakin bertambah. Maksudnya apa? Kita beriman dengan Rasul yang terdahulu. Begitu juga kita beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kita beriman dengan kitab, kita beriman dengan Rasul. Dalam kitab Al-Quran ada menyebutkan tadi, berimanlah dengan kitab-kitab yang terdahulu. Sekarang kita dah belajar, dah percaya bahawa diturunkan kitab-kitab yang terdahulu. Okey, Al-Quran datang sebagai panduan yang lengkap, yang menyeluruh, sesuai dengan umat akhir zaman ini, yang Allah telah berikan kepada kita sebagai panduan kepada kita untuk kita menjadi orang yang beriman. Okey, jadi apabila kita beriman, automatik bila kita percaya tentang sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dah tergolong dalam golongan yang beriman dan iman kita semakin bertambah. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Bila kita percaya, kita beriman dengan kitab, terutamanya kitab Al-Quran, maka kita akan mendapat syafaat Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi pelindung. Maksud bila kita percaya tu, bukan maksud kita tahu, aku percaya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Percaya maksudnya kita baca, kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu maksud percaya. Bila kita percaya, bukan sekadar dengar. Bukan sekadar dengar sahaja. Contohnya orang cerita kat sana. Dekat situ ada ikan. Macam mana kita nak betul-betul yakin? Kita kena pergi dekat situ. Tengok, ada ikan. Betul kat sini ada ikan. Macam tu juga Al-Quran ni. Al-Quran ni bukan sekadar dengar, Al-Quran ni wahyu. Bukan sekadar itu. Dia perlu dibaca dan perlu difahami. Nak faham Al-Quran tak boleh faham sendiri. Kena belajar. Kena belajar. Apabila kita belajar, maka kita akan menjadi orang yang faham dan kita akan menjadi orang yang lebih beriman dan kita akan mendapat syafaat daripada Al-Quran ataupun pertolongan daripada Al-Quran. Yang ketiga ialah hidup menjadi tenang dan teratur. Kita akan menjadi seorang yang tenang dan teratur. Kenapa? Sebab bila kita baca Al-Quran, maka kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan jiwa kita tenang? Yang seterusnya, masyarakat akan sejahtera. Sebab dalam Al-Quran ini bukan sahaja memandu individu tertentu untuk menjadi baik, bahkan Al-Quran juga menceritakan betapa perlunya ada masyarakat yang harmoni, negara yang baik. Maka di sana apabila adanya individu ataupun orang yang baik, akan membentuk masyarakat yang baik. Adanya masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka negara yang baik akan hidup sejahtera, aman, harmoni. Sebab itu kita kena sokong Islam. Kita kena sokong apa sahaja yang membawa kepada kebaikan untuk umat Islam. Baik. Dan yang last sekali, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada kita. Kenapa? Kerana kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang apabila kita suka kat dia benci kat kita? Tak ada. Orang akan cuma menyukai kita, akan menghargai kita. Namun kelemahan manusia, dia ada sifat buruk. Allah tak ada sifat yang lemah. Allah tidak ada sifat-sifat yang buruk. Sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Terpuji. Maka apabila kasih sayang itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kembali lagi banyak kasih sayang kepada kita. Alhamdulillah.
Tengok kat bawah tu. Syafaat tu maksudnya pertolongan macam saya sebut tadi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Siapa yang sebut? Nabi yang sebut. Siapa yang sebut? Nabi yang sebut. Tiada yang dusta daripada pertuturan Nabi. Apa yang Nabi sebut semuanya benar. Maka Nabi bagi tahu kata baca Al-Quran kerana Al-Quran itu akan datang sebagai penolong kepada kita di hari akhirat kelak. Baik. Dah faham murid-murid? Okey, alhamdulillah, sehingga berjumpa lagi. Assalam.